Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah keimanan kita pada Allah. Maka hasil daripada keimanan itulah terhasilnya amal ibadat. Maka hasil daripada amal ibadat itulah terhasilnya pahala. Maka terhasil pahala itu terhasillah pula mahabbah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan kasih itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi kita muka surat 13. Kitab Rumi muka surat 29. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, dia kat tengah-tengah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula dihantar akan ini ilmu. Dia ada kurungan situ. Bermula dihantar akan ini ilmu, iaitu atas segala perbuatan mukallaf daripada sekira-kira beberapa hukum taklifiyah yang 5 perkara, iaitu wajib dan sunat dan haram dan makruh dan harus. Baik. Ni kita sambung lagi pengajian kita tentang ilmu fiqh. Syekh dia nak cerita kat kita ni apa tu ilmu fiqh.
Sebelum ni dia cerita dah tentang definisinya ataupun kefahaman makna dari segi makna fiqh tu sendiri. Kemudian dia nak ceritanya bahawa ilmu fiqh ni untuk apa. Jadi dia kata bermula dihantar akan ini ilmu. Maksudnya ilmu ni untuk siapa? Tu makna. Dia kata bermula dihantar akan ini ilmu, iaitu atas segala perbuatan mukallaf. Jadi ilmu ini untuk segala perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf tu kita bicara dah banyak kali dah sebenarnya, kan? Kita ingat ringkas-ringkas dah lah. 4 perkara yang dipanggil sebagai mukallaf. Pertama, orang itu akil, maknanya berakal. Yang kedua, baligh, sampai umur hadnya. Yang ketiga, sempurna panca indera, maknanya mata dan telinganya tidak cacat serentak. Kalau cacat salah satu masih lagi mukallaf. Kalau cacat dua-dua baru bukan mukallaf, terkeluar daripada mukallaf. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, iaitu sampai dakwah. Maknanya sampai dakwah ni ajaran Islam sampai kat dia. Bila ada 4 ni, maka orang itu dipanggil mukallaf. Bila orang itu dipanggil mukallaf, maka orang itu diberatkan ke atas dia hukum-hukum taklifiyah, nama dia. Taklif ni bebanan. Kalaf beban, taklif yang jadi bebanan. Jadi hukum taklifiyah, hukum yang diberatkan atau dibebankan ke atas manusia yang bergelar mukallaf tadi tu. Ada pun orang yang tak masuk dalam mukallaf, maka dia tidak diberatkan dengan hukum taklifiyah. Mana orang yang bukan mukallaf? Orang yang tak ada 4 ciri ni tadi, atau tak cukup ciri dia. Dia ada 3 je daripada 4 tu, ada 3 je, tak sah. Maka bila tak sah, dia bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, hukum agama ni tak tanggung ke dia, tak berat ke dia. Maka dia ni tak ada pahala dosa. Dia buat apa pun tak salah. Di sisi Allah lah. Sisi undang-undang negara ialah mencuri kena kat tangkap, kan? Tapi sisi Allah, dia yang bukan mukallaf ni tak termasuk. Tapi kita yang ada 4 sifat-sifat ni, maka tertanggung kita ni atas nama mukallaf. Maka bila kita jadi mukallaf, maka terbeban ke atas kita hukum-hukum taklifiyah. Apa dia hukum taklifiyah? Apa tu dia kata ni? Dihantar akan ini ilmu, iaitu atas segala perbuatan mukallaf, daripada sekira-kira beberapa hukum taklifiyah yang 5. Ingat, hukum taklifi ada 5 perkara, iaitu pertama wajib, kemudian sunat, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian harus. 5 hukum. Jadi maknanya kita yang bernama mukallaf ni tidak terlepas daripada 5 hukum ni setiap apa yang kita buat. Tadi nak ke masjid, kita pun start motor. Start motor tu ada hukum. Bukan saja, dia tak ada satu saat pun kita buat tak ada hukum. Semua ada hukum. Bila start motor, balik pada niat. Start motor kerana apa? Start motor sebab nak pergi masjid, maka hukum jadi sunat, boleh pahala. Start motor paling pahala dah, tak masuk gear lagi, kan? Start motor saja. Lepas tu duduk atas motor, orang azan masuk balik dalam rumah, tak ada. Nampak? Tu tak boleh pahala dah. Sebab dia bukan nak pergi masjid saja, nak panas enjin, tak jadi. Dia atas niat, dia start motor tu atas niat nak pergi masjid. Lepas tu dia masuk gear 1 sebab nak pergi masjid juga, masih lagi boleh pahala. Tiba-tiba sampai sekerat jalan, kan, tayar dia pecah, kan, kemudian dia terpaksa tolak motor dia balik ke rumah balik. Pahala tadi kekal pada dia. Sebab apa? Walaupun dia tak sampai masjid, tapi niat dia nak pergi masjid dah. Tapi beza pula, dia tadi start motor niat pergi masjid dah, masuk gear 1 niat pergi masjid lagi. Tapi sampai setengah, tiba-tiba kawan panggil lepak warung, nak repeat main dam haji itu kalah, tak puas hati, suruh repeat sekali lagi.
Berhenti pula pergi main dam haji. Maka terbatal pahala dia pergi masjid tadi. Dipadam semula, tak jadi. Sebab dah niat ke lain. Dah Ustaz, kalau dia naik motor nak pergi masjid, sambil-sambil naik motor isokok. Macam mana kira? Jadi yang naik motor tadi, start motor pergi masjid tu boleh pahala. Rokok tu masalah. Jadi dia amal dia suku-suku lain-lain. Pasal naik motor bicara lain, start motor bicara lain, isap rokok bicara lain. Kalaulah isap rokok tu pada sudut hukumnya kata haram, maka jadi dosa. Kan? Jadi start motor tu pahala dah. Masuk gear 1 pahala dah. Isap rokok tu dosa. Jadi gini kata ulama, bila bercampur pahala dengan dosa, maka mana yang akan menang? Mana akan menang? Kita bagi contohlah. Kita dalam satu mangkuk yang airnya jernih, kemudian kita masukkan sabun, kemudian kita masukkan tahi. Mana menang? Sabun menang ke tahi menang? Siapa jawab sabun, kita mandikan dia dengan air tu. Mestilah tahi menang. Tak ada siapa nak pergi buat basuh muka. Walaupun sabun buih penuh dalam tu, tapi ada tahi. Tak gamak. Gitu tak? Bila bertembung satu perbuatan pahala dan dosa, maka yang menang akan dosa. Maka pahala tu macam tak terpakai. Jadi rugilah. Sebab tu dalam kita buat apa-apa, betul Allah kata wala talbisul bihaqqil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campur. Pahala dengan dosa jangan campur. Kalau nak buat amal sungguh. Hindarkan perkara-perkara dosa tu. Perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita. Kan? Baik. Balik pada tadi ni. Jadi setiap saat kita, perbuatan kita ni ada hukum. Kemudian kita nak tahu satu-satu hukum ni. Pertama dulu iaitu wajib. Apa makna wajib? Ma yuthabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Tu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia, makna wajib pada syarak ialah buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu je dia punya sipir dia. Senang nak ingat. Buat boleh pahala, tak buat dosa. Itu makna wajib. Contoh sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu ni hukumnya wajib. Jadi kalau sembahyang jadi pahala, tak sembahyang jadi dosa. Itu makna wajib. Yang kedua makna sunat. Sunat iaitu perbuatan yang kalau kita buat boleh pahala, kalau meninggalkannya tak dapat apa-apa. Kosong je, tak ada apa-apa. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat kalau tinggal. Tapi kalau buat dapat pahala. Itu dipanggil sunat. Contohnya yang wajibnya tutup aurat, tapi yang sunatnya kai kopiah. Itu sunat. Kai kopiah sunat, kai serban sunat. Kan? Lagi apa? Bawa ridak ke apa ke, ataupun kain di atas bahu mengikut sunnah Nabi, jadi sunat. Kayu sugi letak celah telinga, jangan rokok celah telinga. Kayu sugi lah. Jadi sunat. Bawa tasbih dalam poket pun sunat. Malah dalam kitab Syama'il, bawa sikat dalam poket pun sunat. Sebab Nabi memang ada sikat. Nabi orangnya rapi. Bukan jaga jambul macam kita tapi rapi, maknanya kemas, jangan selekeh. Sebab Nabi tu kemas, jadi sunat. Boleh kan? Jadi perkara-perkara sunat selalunya kata ulama, perkara sunat akan lebih banyak daripada perkara wajib. Jadi wajib kita buat dah, kemudian perbanyakkan sunat. Sebab sunat tu terlampau banyak. Tak payah kata perkara-perkara amal biasa. Tengok bahagian semayang pun gitu. Semayang yang wajib 5 je. Semayang yang wajib ada 6. Sekejap. Betul betul tak? Pening dia. Bukan 5 ke Ustaz? 5 waktu. Satu lagi yang ke-6 qada. Qada tu wajib tak? Jangan ingat qada sunat. Kan? Kita tertinggal semayang, lepas tu kena semayang tak? Semayang tu panggil qada. Jadi wajib juga qada. Kan? Jadi semayang yang wajib takat tu je. Semayang sunat, Allah banyak sangat semayang sunat. Macam-macam nama ada. Kan? Solat sunat duha, tahajud,
solat sunat tasbih, solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, nak solat sunat minta hujan. Kan? Ni hujan lebat ada yang minta kot agaknya. Nampak? Macam-macam solat sunat lah. Allah banyak sangat. Kan? Oh, solat yang wajib tadi ada satu lagi. Apa dia? Solat jenazah. Solat jenazah wajib, tapi dia fardu kifayah. Mana kalau orang dah buat, kita tak payah. Tu dia punya formula. Senang nak ingat. Kan? Kalau orang dah buat, kemudian kita buat juga, tu jadi sunat. Tapi kalau tak ada, siapa belum buat lagi, maka hukumnya berat, jadi wajib. Tu namanya solat. Jadi begitulah dalam amal ni, wajib tu Allah tak banyakkan, sebab Allah tak nak memberatkan ke atas kita ni. Allah sayang kita. Allah tahu kalau banyak-banyak, macam kita dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Mula-mula Allah hantar ke Nabi 50 waktu semayang. Tak jenuh kita. Kan? Memang tak buat kuliah dah lah. Maghrib saja 10 kali semayang. Sampai Tok Imam terpaksa tukar. Gila pula, hang pula penat dah. Nampak? 50 waktu semayang sehari. Tapi Nabi Musa kata ke Nabi kita Muhammad, minta kuranglah. Sebab umat kamu ni tak larat. Tak payah kata umat kamu, umat aku badan-badannya besar-besar pun aku yakin mereka tak mampu. Apatah lagi umat kamu badannya kecil-kecil, halu-halu. Kan? Jadi kurang. Akhirnya Allah kurang kepada 5 saja waktu semayang. Itu Allah kasih ke baginda Nabi SAW. Maka kasih tu terlimpah ke atas umat Nabi kita. Tapi walaupun Allah kurang jadi 5 waktu, tapi dari segi ganjaran pahala, Allah kata sedikit pun aku tidak kurangkan seperti pahala 50 waktu semayang. Tadi kita semayang maghrib, walaupun 1 waktu maghrib tadi je kita semayang, 10 waktu pahala kita dapat lah. Umpama macam semayang 10 waktu dah tadi, baru maghrib, sekejap lagi semayang isyak, tambah lagi 10, 20. Batu subuh dia tak datang esok. Dia kata banyak dah 20 malam tadi. Tok bala dia ni. Tak boleh lah pula kan. Ada orang kira gitu, dia pergi umrah, balik umrah dia kata tak apa, tak payah pergi masjid dah. Aku semayang masjid dia haram, berapa ratus ribu pahala. Nampak tok mu mana? Boleh kita kira macam tu. Baik. Jadi wajib, sunat. Kemudian yang ketiga, haram. Haram ni apa pula? Buat dapat dosa, meninggalkannya boleh pahala. Macam mana maksud meninggalkannya? Kalau ada orang ajak kita buat benda haram, kemudian kita tolak, masa tolak tu jadi pahala. Bukan duduk-duduk saja tak minum arak boleh pahala ni. Tak. Bila orang ajak, bila ada peluang untuk buat benda haram, tapi dia meninggalkan haram tu, maka masa tu dapat pahala. Sebab tu kadang-kadang Allah datangkan kepada kita ujian-ujian. Ujian itu tujuannya nak bagi kita pahala. Kan? Memanglah berat. Kan? Menahan marah. Orang tengking kita, maki kita. Bongok ni. Nak mampu. Nak tua tak sedap ke diri. Kita dah genggam tangan dah. Aku ni dia tak kenal aku zaman muda dulu. Aku gangster kampung ni. Aku bagi sebiji, tahu dia kata. Tapi tahan. Nampak? Allah uji tu, Allah saja hantar orang buat kita sakit hati. Allah nak uji kita. Kita pun tahan, boleh pahala. Pahala bukan sikit-sikit, besar-besar pula pahala. Mana tahu atas sebab tahan itulah sikit lagi timbangan kita nak sama rata. Tiba-tiba atas sebab kita pernah menahan marah, berat bahagian pahala, boleh masuk syurga Allah. Kadang-kadang dengan sebab tu je. Bukan dengan sebab semayang sunat ke apa kadang-kadang. Jadi dalam boleh pahala ni banyak sangat perkara-perkara. Lagi-lagi dalam bentuk ujian yang Allah beri, kita sabar, lagi besarlah ganjaran pahala dia. Tapi kalau buat benda haram ni, nak kawan ajak, ikut terus, maka hukumnya haram, boleh dosa. Kawan tak ajak pun kalau buat pun jadi haram juga. Haram. Itu makna haram. Yang keempat, makruh. Makruh ni asal perkataan karaha. Karaha tu maknanya benci. Buka kamus bahasa Arab, makna karaha benci. Makruhun yang kena benci. Jadi orang yang buat perbuatan makruh dari segi hukum syaraknya, hukum taklifinya,
Kalau buat makruh tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa kalau dia buat makruh tu. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kalau meninggalkannya boleh pahala. Itu makruh. Jadi kalau ada orang kata rokok ni makruh je Ustaz. Jadi kalau dia berpegang pada rokok tu makruh, maknanya kalau dia hisap tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Tapi kalau dia meninggalkannya boleh pahala. Kawan dia hulu, nah hisap rokok. Tak mau. Pahala dapat. Dia kata yes, dapat dah pahala. Nampak bab sebatang. Dia pun ambil kali kedua baru ambil. Dia kata tadi dah dapat dah pahala. Nampak? Tu tak boleh. Nah, mana tolak terus. Baru boleh pahala. Itu mana hukum makruh. Tapi jangan kita anggap ringan. Macam tu tak apalah Ustaz, hisap rokok. Sebab tak dapat apa-apa. Betul dah. Tapi makna makruh tu, makna makruh yang dibenci. Walaupun Allah tak hukum dengan dosa, tapi Allah benci kat itu macam. Ibarat macam saya selalu buat contoh. Kita sebagai anak bergaduh dengan bapak kita lah, contoh. Bukanlah minta, dak, contoh aja. Gaduh dengan bapak. Gaduh-gaduh sebab kita dah besar panjang dah. Jadi takkan ayah ni nak pernah rajang dengan ayah kita pun tua dah. Jadi dia tak terajang kita, dia tak sepak kita, dia tak penampak kita. Cuma dia kata aku meluak tengok muka hang. Hang jangan balik dah, aku benci dengan hang. Jadi macam mana rasa? Memang dia tak tampar kita, dia tak hukumkan kita dengan suatu benda yang berat, dia tak pukul kita, tapi dia kata dia benci. Allah, berat dah lah tu. Lepas tu kata ulama, kalau orang yang faham makna makruh, makruh tu dia rasa berat dah. Kalau makruh dia rasa berat, apatah lagi yang haram. Tapi hari ini masyarakat meringan-ringankan makruh, akibatnya yang haram-haram pun akhirnya dilonggar-longgarkan. Jangan macam tu. Jadi kita pegang, walaupun di segi hukum syaraknya Allah tak kenakan dengan balasan dosa pada orang yang buat perbuatan makruh, tapi ingat perbuatannya itu Allah tak suka, Allah benci. Makruh bukan payah, makruh ambil wuduk air berlebihan, makruh dah situ. Buka pilih air tu sampai ke bunyi, sikit lagi nak patah. Buka kuat sangat, air peruk laju sangat. Jangan macam tu. Buka pelan, slow je, biar air tu keluar halus je. Bukan banyak kita nak pakai buat ambil uduk. Sebenarnya buat ambil uduk ni air mineral begini pun cukup dah. Kadang-kadang sebotol air mineral besar ni boleh 2 orang ambil uduk. Sebab tak banyak mana pun air nak pakai. Dia kadar air tu nak meratakan di bahagian anggota wuduk saja. Yang kita pergi buka sampai melimpah-limpah. Ada seorang tok syekh tu lagi lah, dia punya jaga jimat dia. Setiap kali dia nak ambil baru dia buka, kemudian bila dia nak sapu air ke muka, dia tutup dulu pilih. Bila nak ambil baru buka, dah nak ambil tu baru tutup. Buka tutup gitu. Tapi takut rosak pula pilih dia. Buka tutup. Tapi makna kata dia nak jaga, jangan bagi air membazir. Tu jenis yang orang yang teliti lah, orang yang jenis jaga. Tak apalah. Saya ada pergi satu masjid dekat belah Manjung. Mereka pakai jenis paip macam mana tak, dia ada terjuntai tu. Bila kita tolak besi dia, bawa air dia keluar. Mula saya tengok pelik tak, pilih apa jenis begini ni. Bila kita tolak dia punya besi, bawa air dia keluar. Dia tak nak bagi membazir air. Tapi bila nak ambil wuduk, payahlah pula. Bahagian basuh muka tak apa lagi, kita boleh tolak satu tangan, tandas satu tangan. Tapi nak basuh tangan payah. Sebab nak basuh tangan, kita nak lalu tangan sambil nak gosok. Ni nak kena tolak besi ni. Nampak macam mana pula. Jadi payahlah pula. Tak apalah. Tapi yang paling terbaik sebenarnya pakai air kolah. Tapi nak macam mana kolah tutup dengan bina dah. Sebab kerajaan kata tak boleh pakai lagi air kolah. Takut kena COVID ke apa. Tak apalah. Tapi esok kalau dah selesai benda ni, kita raikan ambil uduk dengan air kolah. Sebab air kolah dia menjimatkan. Kita basuh-basuh pun dia jatuh dalam tu balik, dia tak menjadikan air tu mustakmal. Sebab dia lebih 2 kolah. Jadi jimat air. Masjid pun tak payah bayar, nak bayar bil air banyak sangat. Kita dah lah derma kedekut. Lepas tu buat bazir air. Sian ke AJK nak bayar bil. Jadi yang terbaiknya air kolah lah. Jadi kita boleh berjimat. Jadi taklah kita orang cakap apa, terselamatlah daripada terkena makruh tadi tu. Jadi kalau kita menganggap ringan,
Kalau masa ambil uduk pun kita dah buat makruh, masa ambil uduk pun kita dah buat satu perbuatan yang Allah tak suka. Apa sebab tak suka? Sebab membazir. Kan? Innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin, kata Allah. Sesungguhnya membazir itu adalah amalan ataupun kawan kepada setan. Jadi kalau ambil uduk pun kawan dengan setan dah macam mana semayang? Masa ambil uduk lagi banyak membazir air dah terikut amalan setan, dah membazir air. Jadi semayang lagilah kena kacau dengan setan. Sebab tu payah nak khusyuk. Jadi kata ulama, untuk kita khusyuk semayang, untuk semayang yang sempurna, maka kamu sempurnakan start daripada ambil wuduk lagi. Masa ambil wuduk tu jaga tata tertib, adab-adab dia. Jangan sembang. Ambil wuduk elok-elok, jangan bazir air. InsyaAllah kalau wuduk kita jaga elok, time semayang dia masuk pun elok, sampai ke sudah, sampai ke salam elok. Tapi kalau ambil uduk pun cincai-cincai, segera-segera, cepat-cepat, semayang lagilah caca merbah. Lalah kali terlupa rakaat ke berapa. Ada. Baik. Selesai. Yang keempat, yang kelima harus. Harus dengan kata lain atau setengah kitab sebut mubah. Sama. Mubah pun dia, harus pun dia. Makna harus, buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Sama je. Tak ada apa-apa. Buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tak buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Itu dipanggil perkara yang harus. Baik. Ini dalam masalah fiqh disebut 5 hukum. Kemudian sedikit tambahan. Tetapi bila sampai kepada perbicaraan ulama tasawuf, ahli sufi, mereka tak bicara hukum ni dengan 5. Mereka hanya bicara 2 sahaja. Mereka maksudkan taat dan maksiat. 2 je. Maka apa yang dimaksudkan dengan taat ialah perkara wajib dan juga sunat. Maka orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf, mereka meletakkan semua sunat tu macam wajib. Maka mereka beratkan pada diri dia. Sehingga semayang duha tu wajib bagi diri dia. Kalau tertinggal, dia qada. Sebab ini sabit dengan hadis Nabi. Nabi pernah satu ketika semayang asar, bukan Nabi qada semayang asar tak, tapi semayang qabliyah asar. Asar ke zuhur saya tak ingat. Tapi semayang siang lah, antara zuhur ataupun asar. Sebab kan ada tetamu daripada Yaman datang, Nabi melayani tetamu tu. Akhirnya lepas dah selesai layan, Nabi sampai ke masjid, para sahabat semua dah bersiap sedia untuk semayang fardu. Jadi tak sempat semayang qabliyah sebab orang dah standby dah. Jadi Nabi terus semayang fardu. Tapi lepas habis semayang fardu, Nabi qada semula semayang sunat qabliyah yang Nabi tak dan buat tadi. Maka daripada hadis itulah kata ulama, boleh semayang sunat kita buat qada. Dengan syarat semayang sunat tu bukan sengaja kita tinggal, dan yang kedua, kita memang jenis istiqamah buat semayang sunat tu. Contoh, kita memang tak pernah tinggal tahajud, tiba-tiba sekali tu tertinggal tahajud. Terlambat sedikit bangun. Tak lambat mana kat pukul 6, bangun-bangun orang dah azan subuh. Jadi tak dan tahajud, boleh qada tahajud kata ulama. Sebab dia jenis jaga. Tapi bukan jenis kita memang selalu terlepas tahajud. Nampak? Memang tiap-tiap hari terlepas tahajud, lepas tu qada. Tu tak boleh. Sebab tu kita bukan jenis yang beramal. Dia jenis orang yang memang dia jaga amal sungguh. Dia tak pernah lepas, tiba-tiba sekali dua terlepas. Tu boleh. Mayang sunat qada. Itu kata ulama sufi, ulama tasawuf, dia yang taat 2, wajib dan sunat. Maka benda-benda yang sunat dianggap macam wajib. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama, tok-tok guru pondok, syekh-syekh dan sebagainya, baba-baba, habib-habib ataupun wali-wali Allah, kita tengok mereka selalu meraihkan perkara-perkara sunat. Mana apa saja yang nama sunat mereka akan buat. Sebab mereka beratkan sunat tu macam wajib. Sebab apa? Sebab nak membanyak-banyakkan pahala. Dalam kaedah tasawuf dipanggil haloba. Haloba ni kita kat bahasa Melayu sebut. Haloba ni maknanya tamak. Tapi bukan tamak harta. Tamak harta baru salah. Ni tamak pahala. Nak banyak-banyak pahala, tak nak sikit-sikit. Nak biar amal tu biar banyak. Tu supaya berat, nak neraca timbangan nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuh.
fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang balik jumpa Allah nanti berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Jadi kita tak naklah balik ringan. Bila tak nak balik ringan, jangan mengecilkan perkara sunat, perbanyakkan perkara sunat. Apa yang setakat kita mampu buat, banyak mana pun buat. Buatlah setakat mana yang kita boleh. Kalau tak boleh sangat pun, jangan sampai tinggal terus. Biarlah ada kat bahagian yang kita buat. Macam semayang duha, tak boleh buat sampai 12 rakaat, buat 4. Tak boleh buat 4 ke? Buat 2. Atau juga solat sunat witir, kan? Kalau tak boleh nak buat sampai 9 atau 11, angka yang terbanyak 11, tak boleh buat 11, nak buat 9. Tak boleh buat 9, 5. Tak boleh buat 5, 3. Tak boleh buat 3, 1. 1 boleh. Sekali je. Allahu Akbar, rukuk, dah tahiyat akhir. 1. Jadi aku buat agak daripada mu. Dia kata kawan ni. Nampak? Ada agak bahagian. Supaya balik esok adalah amal-amal yang kita buat balik jumpa Allah. Itu ahli-ahli tasawuf. Kemudian ahli tasawuf tadi dia bahagikan 2. Satu dipanggil taat. Makna taat ialah perkara wajib dan perkara sunat. Kemudian perkara maksiat yang ditolak, iaitu perkara makruh dan juga haram. Kerana pegangan ahli sufi kata orang yang buat perkara makruh itu orang yang khianat pada agama. Walaupun tadi kita baca dah tadi hukum syarak makruh tu memanglah tak kena dosa, tapi ahli sufi, ahli tasawuf pegang perbuatan makruh itu dikira khianat pada agama. Jadi dia tak nak masuk dalam golongan khianat. Biarlah Allah memang tak hukumkan dosa pun, tak apalah, tapi tak nak, sebab dia nak jaga hati dia bersih. Kata tok guru kami, memanglah kita ni buat dosa lepas tu taubat, buat dosa lepas tu taubat. Mana lebih bersinar, cermin yang memang ditutup dengan kain, tak pernah habuk pun melekat ke cermin tu, dengan satu lagi cermin habuk lekat tapi kita lap. Mana lebih bersinar lagi? Mestilah cermin yang tak pernah lekat habuk. Begitu juga antara hati orang yang memang terjaga daripada dosa dengan orang hati yang ada dosa tapi dia taubat. Mesti hati yang terjaga daripada dosa lebih bersinar daripada hati yang berdosa kemudian taubat. Betul dah dia taubat, memang Allah ampun. Tapi bab kata ulama sufi, dari segi buku catatan memang dipadam, tapi dari segi ilmu Allah ada tak? Allah tahu tak dosa yang kita pernah buat? Allah tahu. Yang tu tak padam di sisi Allah. Jadi ulama sufi kata malu kita dengan Allah. Walaupun kita sudah taubat, tapi Allah masih lagi tahu. Jadi nak buat dosa, dia fikir betul-betul, jangan. Walaupun tahu dosa ni boleh taubat, tapi Allah tahu, malu pada Allah. Memang Allah boleh padam, tapi segan kan? Sebab Allah tengok aku ni cakap pumpang-pumpang, tapi bahagian dosa buat agak, bahagian amal tak ada pula. Jadi malu. Orang yang ada perasaan malu itu tandanya ada iman. Kerana Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Orang yang hilang malunya, maka dia hilang sebahagian imannya. Jadi biarlah sekurang-kurang ada perasaan malu. Kata ulama, peringkat malu, kalau payah nak mendatangkan rasa malu pada Allah, malulah dengan makhluk dulu. Malu dengan orang lain. Tak malu tengok orang lain boleh pergi masjid, kita duduk warung kopi, tak rasa malu. Waktu maghrib azan berkumandang, duduk lagi kat warung kopi. Orang lain start motor pakai kain pelekat pergi masjid. Biarlah ada rasa malu. Segan aku. Biar ada rasa segan tu dulu. Malu pada sama-sama makhluk dan sebagainya. Malu dengan kucing, malu dengan anjing. Aku benda-benda rezeki berkira-kira. Aku tengok kucing ni orang baling dengan tulang pun dia kekah tulang. Dia tak pernah komplain. Tak ada dia kata tulang je. Tak. Bagi tulang dia ambil tulang. Bagi sampah dia makan sampah. Nampak? Berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Padahal dia kucing, masuk pondok pun tidak. Kan? Ngaji kuliah pun tidak kucing. Kan? Tapi kadang-kadang dia lebih ngerti. Ada satu kisah
Bagus kat kisah ni. Dia duk viral dekat dalam WhatsApp. Kita kongsikan. Jadi ada satu orang suami, dia balik ke rumah daripada pasar. Dia beli tembikai. Balik rumah, bawa balik tembikai. Suruh bini belah, bini pun belah. Orang perempuan agak macam tu lah. Belah-belah, dia pergi rasa buah tembikai. Rasa-rasa tawa. Dia kata, apalah abang ni, beli tembikai pun tak pandai, beli tembikai tawa. Bini komplain. Itu masalah bini. nak marah bini kita kan. Tapi suami ni cerdik. Bini dia pun beletir. Suami dia kata, dah, awak dengar ni, saya nak tanya awak, masa saya beli buah tembikai ni, memang saya cari yang tawar ke cari yang manis? Hati saya nak tawar ke nak manis? Bini kata, mesti abang nak cari yang manis. Tahu pun. Lepas tu aku nak tanya, tukang jual, peniaga yang jual kat pasar tu, memang dia nak jual buah tembikai tawar ke nak jual buah tembikai manis? Takkan dia nak jual buah tembikai tawar. Dia pun nak jual manis. Kemudian tukang tanam, tukang kebun yang tanam buah tu, dia tanam buah tu memang dia nak tanam tawar ke nak tanam manis? Saya tanam ni memang nak buah tawar, manis saya tak nak, saya buang semua manis. Bongoknya, nak petani apa gitu. Mestilah tanam tu dia nak manis. Tapi petani yang tanam nak manis, peniaga yang jual nak manis, yang tukang beli pun nak manis, sampai rumah tawar. Salah siapa? Yang awak marah ni, awak marah siapa? Siapa yang buat tawar tu kalau bukan Allah? Jadi yang awak ngomel, awak komplain, awak marah ni, sebenar hakikatnya awak marah siapa sebenarnya? Senyap bini dia. Ni baru jadi suami misali. Ini kena marah dengan bini, silap beli buah tembikai. Nak takut dengan bini. Ajar balik bini. Kata Nabi, istausu bin nisa'i. Nasihatilah para wanita. Wanita dia memang gitu. Ada banyak nasihat. Jadi kita biar rasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang kita milik, apa yang kita dapat, kalau ianya kurang, peganglah ini kurniaan Allah. Tak payah banyak cakap lah. Mujur Allah bagi. Mujur Allah bagi kat tembikai. Tawar-tawar pun boleh kat makan. Daripada langsung tak ada apa. Biarlah ada rasa syukur dengan apa yang ada. Tapi kena ingat, nak reda ni perkara-perkara yang tak melibatkan hukum hakam agama. Nak reda ni perkara yang tidak menjadi larangan di sisi Allah. Tak ada dalam hadis atau ayat Quran kata dilarang memakan buah tembikai yang tawar. Tak ada. Jadi bab ni kita reda, tawar pun tak apa, manis pun tak apa, reda sudah. Tapi bila ada perkara yang bercanggah dengan hukum syarak, hukum Allah, tu tak boleh reda. Contoh, anak lelaki tapi suka pakai pakaian wanita. Tu tak boleh reda. Dia kata, nak buat macam mana ustaz, anak jadi macam ni dah, reda je lah. Mana boleh reda? Sebab apa tak boleh reda? Sebab dalam hadis sebut larangan ni. Nabi kata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati. Orang lelaki yang memakai pakaian wanita, wal mar'ata talbasu libsatar rajuli, dan orang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Rasulullah laknat. Mana boleh biar? Mana boleh kata tak apalah, nak buat macam mana dah, dia suka. Tak boleh. Ini siap bawa pergi Mekah, mak dengan ayah buat tak kisah. Mana boleh? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Betul berat kita orang lelaki. Kena jaga diri kita, jaga bini kita, jaga ahli keluarga kita. Bukan boleh buat dek gitu je. Mana boleh? Dalam bab tu tak boleh reda. Tapi tadi dalam bab tembikai, tu tak apa reda. Sebab tak ada larangan pun nak tembikai tawar. Tapi bila ada larangan Allah, mana boleh reda. Kita kena marah lah. Sampaikan dalam satu riwayat hadis yang lain, saya tak hafal matan Arab dia, tapi Nabi kata, halau dia atau usir dia daripada buyutikum, rumah-rumah kamu, kata Nabi. Sampai tahap gitu. Kalau ada orang jenis pondan lah apa ni,
pengkit ke apa ni, sampai Nabi kata halau dia keluar daripada rumah. Nah, sebab apa? Ni Allah laknat, Nabi laknat. Mana boleh buat tak kisah ni? Tapi akhir zaman ni bila manusia tanpa ilmu, makin lama perkara-perkara haram dan maksiat makin didiamkan. Kadang-kadang bukan sampailah ke tahap gay ke lesbian ke apa sebagainya ni. Kita sebagai seorang ayah pun membiarkan isteri dan anak perempuan kita keluar daripada rumah dalam keadaan pakai tudung kecil dan lengan pendek. Habis lah. Duk neraka lah bapak kan? Tak boleh biar. Tu anak kita, tu bini kita, tudung kecil. Dia kata tutup aurat dah ustaz. Memang mu tutup bahagian rambut tapi dada nampak. Bila tudung kecil, benjolan di bahagian dada akan kelihatan. Nabi kata haram nak pada perempuan itu melainkan 2 benjolan sahaja yang boleh nampak. Mana? Benjolan bentuk kepala dengan benjolan bentuk kepala bahu. Tu je yang boleh. Lain daripada benjolan lain tak boleh. Benjolan ponggong ni pakai seluar jin ketat-ketat. Nampak? Sampai salah masjid ustaz pergi kuliah. Nampak, tengok ke dia kan, pakai seluar ketat, naju ketat. Bini orang, anak dara boleh tahan kira bini orang. Nak suami mana suaminya kan? Takkan tak ajar isteri. Jangan nak sonok akad nikah aja kan, tanggungjawab besar. Walaupun suami seorang yang sangat alim, duduk di masjid memang tak balik-balik dah, orang yang sangat warak, amal ibadat banyak, tapi kalau tak ajar anak bini, dengan dia akan merengkuk di dalam neraka Allah. Jadi tak boleh kita diamkan perkara-perkara begini. Kena tegur anak-anak kita, kena jaga. Bukan anak orang lain, anak kita, anak orang lain tak apa dah kan. Baik, itu makruh dan haram. Ulama sufi meletakkan ini perkara maksiat. Sampai ke makruh pun dia rasa ini tak boleh buat dah. Dia letak makruh tu macam haram dah, ulama sufi. Lepas tu ulama tasawuf ni, kalau syubhah ni, maknanya syubhah ni tak jelas tentang halal haram, tapi ulama sufi syubhah dianggap macam haram dah. Dia tolak tepi dah. Sebab jawapan dia pun pernah juga, dia kata rezeki yang terang-terang halal banyak dah, kenapa nak ambil yang syubhah juga? Walaupun kita tahu syubhah tu, orang cakap sama-sama, tak tahu halal ke haram, tolak dulu. Sebab takut diharam. Kalau halal nasib baik, kalau diharam macam dah banyak masuk dalam mulut Allah. Ada satu orang ustaz, dia cerita dia terkena. Dia habis satu program, kemudian ada orang bagi kat dia dalam sampul, bukan duit kuliah, tapi duit ni bunga ASB ni, duit syubhah lah. Minta ustaz tu buatlah tanda sekolah ke apa kat sekolah pondok dia. Tak apalah, ustaz tu pun tulis kat sampul duit syubhah simpan. Jadi dalam perjalanan nak pulang tu, dia tak perasan, rupanya wallet dia tertinggal. Minyak kereta pula dah nak habis. Dah nak sampai rumah. Jadi dia pun kata tak apa kot, pakai duit ni dulu, nanti aku ganti lain lah. Nak sementara je, nak buat isi minyak kalau nak balik macam mana? Pakai sekejap je, nanti ganti balik duit syubhah ni. Tahu dah ni duit syubhah. Dia pun pakai sampai rumah, kereta dia rosak. Sampai rumah tapi rosak. Dan rosak dekat sebulan lebih nak kena repair. Harga nak repair tu 2 kali ganda daripada duit syubhah ni pakai. Allah nak uji dia. Lepas tu dia nasihat ke kami ni, dia kata ustaz, kalau ada duit syubhah ni ustaz, walaupun ustaz kata nak pakai sekejap, janganlah ustaz, asingkanlah terus. Sebab kita takut bukan sekadar nilai, tapi pada zat dia tu kan. Kita takut jadi bercampur dengan perkara-perkara yang elok dan sebagainya, takut Allah tarik keberkatan dan sebagainya kan. Jadi jangan kita. Jadi orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, dijaga sangat perkara-perkara gini. Walaupun perkara yang makruh apa. Sebab tu ulama sufi kata, dosa kecil aku rasa macam gunung hempuk aku. Dosa kecil pun dia rasa macam gunung hempuk dia. Macam dosa besar, apatah lagi kalau dosa besar. Kita memanglah bukan ulama sufi, tapi kita latihkan diri kita jadi macam tu. Kita peganglah dosa-dosa kecil ni, jangan kita anggap ringan dah mulai sekarang, tapi kita anggaplah dia macam berat. Kalau kita boleh pegang macam ni, dosa kecil anggap berat, dosa besar memang kita tinggal jauh terus, insya-Allah.
Kan? Tapi bila kita meringan-ringankan dosa kecil, takut-takut nanti terkena juga dosa besar. Tu. Lepas tu macam apa nama Tok Guru kami pesan, dia kata jangan lalu bawah rumah orang kafir. Lepas tu bila lalu depan kuil atau gereja orang kafir, jangan tengok, jaga wajah. Jangan hadap wajah yang suci ni, wajah yang sujud pada Allah ni, melihat barang-barang yang tidak disukai Allah, berhala dan sebagainya. Jaga. Ini adab. Memanglah kalau kita tengok tak dosa, mana ada dosa, tapi ni dipanggil adab. Lalu kedai makan orang kafir, jangan lalu dekat dia punya simen itu. Corner jauh sikit tak apa. Sebab kita takut kat simen itu entah apa benda, air babi ke tumpah. Jaga adab. Kan? Dia nak masuk kedai, nak pergi beli barang runcit, nampak ada satu parking kosong. Parking kosong tu depan kedai tikam nombor ekor. Kata guru kami, jangan parking. Padahal kalau parking enggak, bukan di tikam nombor ekor pun, dia nak parking ke kedai runcit. Tak haram pun parking, tapi ini adab, jangan. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Maka ulama kias zina tu maksiat. Dalam kata lain, jangan hampir apa saja barang maksiat, kamu jangan dekat. Bukan kata nak buat, dekat pun jangan. Dia bukan tikam nombor ekor pun, tapi nak parking depan kedai tikam nombor ekor pun, ulama kata jangan. Supaya hati ni biar ada sensitif dengan perkara-perkara yang tidak disukai Allah, barulah kita akan terjaga. Tapi bila kita merengan-rengankan hukum, takut-takut satu hari nanti mula-mula parking lah kali masuk dalam terus. Nampak? Pakai helmet siap. Mula-mula main parking, tengok-tengok kawan tu asyik kena. Kena. Takkan aku parking tak kena ni kata. Kan? Habis. Bahaya, jangan main barang-barang maksiat ni. Dia jadi kalau sekali buat nak lagi. Lepas tu jangan berjinak langsung dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat. Jangan buat main dengan dia. Ibarat dosa ni macam api, jangan main api. Mu tengok api tu kecil, duk main lilin dengan api kecil. Dalam duk leka main lilin tu, pok jatuh lilin kena langsir, satu rumah terbakar. Gitulah ibarat dosa kata ulama. Jangan meringan-ringankan dosa kecil. Nampak kecil je, takut-takut satgi dia jadi besar, habis kita. Jadi susah masalah kita. Baik. Kemudian lagi, isyak dah ke? Dah, tak bunyi masjid ni. Kena bagi tahu lah. Sebab masjid lain, dia tik, saya berhenti. Ini tak bunyi-bunyi. Lagi sampai pukul 12 lagi. Jadi kita berhenti sakat ni dulu. Kita akan sambung nanti. Dan mana dia? Dan beberapa mana tadi? Dan beberapa hukum wad'iyah. Wad'iyah pula. Tadi taklifiyah. Nanti kita nak belajar hukum wad'i. Hukum wad'i ni apa pula? Kesinambungan daripada hukum taklifi itu. Jadi malam ni kesimpulan kita dulu, kita faham taklifi ni dulu. Jadi macam kita ulang balik daripada awal tadi, kesimpulannya, ingat, setiap saat perbuatan kita ada hukum di dalamnya. Buat apa pun, berjalan ada hukum, duduk bangun ada hukum, bercakap ada hukum. Dan kalau semua tu ada hukum, dan kalau pangkah pilih pemimpin ada hukum tak? Ada hukum, sebab semua ada hukum. Setiap saat apa kita buat, tak hatta kita kentut pun ada hukum. Ada hukum, boleh tak boleh? Wajib ke tak wajib kentut? Harus ke tak harus? Haram ke tak haram? Kena tengok keadaan. Orang tengah zikir la ilaha illallah, dia lalu kat depan kentut depan muka orang. Baru haram. Bukan haram, dia haram jadah namanya. Nampak? Tapi kalau memang tak tahan sangat, dia pun cari tempat ni. Kalau tak kentut nanti boleh menyebabkan penyakit putus urat kentut, tak tahulah. Maka jadi wajib pula. Jadi hukum tu ada. Walaupun cerita kita nak ceritanya benda remeh, maknanya apa saja perbuatan kita di sana ada hukum. Maka kata guru kami, dia pesan, ingatlah wahai anak-anak muridku, kat pondok lah dia cakap macam ni. Dia kata, wahai anak-anak muridku, kalian nak buat apa buatlah, tapi sediakan jawapan depan Allah Ta'ala.
Sebab setiap kelakuan kalian ada hukum di sisi Allah. Kita nak buat apa, buat sekali. Tak apa, tak nak datang masjid, silakan. Tak nak datang, tak apa, tak ada masalah. AJK masjid tak rugi apa, ustaz lagi tak rugi. Nak tapi sediakan jawapan. So Allah tanya, kenapa mu tak datang masjid tapi pejabat tempat kerjamu boleh datang? Jawab. Apa kena sebiji kan? Jawab. Jadi nak buat apa pun buatlah, tapi standby jawapan. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah, barang niaga ada di bahagian belakang masjid untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, membeli, niatlah sambil menderma untuk membantu perjuangan sekolah kami. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan sekalian, kami dapat meneruskan sekolah kami dan menghasilkan atau melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Soalan okey, baik. Bismillah. Ada orang tanya lah, supaya kita bagi salam pertama tu, kita terkentut, kita terkentut kan. Kalau kita dah bagi salam pertama lah, kita terkentut, lepas tu kita bagi salam yang kedua, apa hukumnya? Okey, baik. Kita sebut soalan dia dulu. Soalan sahabat kita tanya, kita sembahyang. Ni cerita kentut tadi tu lah. Kita sembahyang, lah kali sampai tahiyat akhir kita bagi salam yang pertama. Lepas bagi salam pertama, Assalamualaikum, komnya tum. Kentut. Nampak? Terkoyakkan melekat. Jadi kalau dia sambung salam yang kedua, apa jadi? Okey, baik. Di sini saya jawab dari segi apa yang saya tahulah. Kalau ustaz lain jawab lain, wallahu alam. Tapi yang saya dengar daripada mulut Tok Guru saya sendiri, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata boleh batal. Sebab apa? Sebab salam yang kedua itu juga termasuk dalam solat kalau kita buat. Sebenarnya dia boleh tak batal. Dia boleh jadi sah semayang dia, sebab yang wajib salam pertama saja. Bila dia kentut, habis dah lah. Tapi dia pergi sambung. Bila dia sambung, maknanya semayang tu macam tak habis lagi. Lepas tu dia kentut dalam tu, maka jadi batal. Satu lagi pendapat pula saya dengar, ustaz apa tak ingat, saya tak ingat. Tapi saya dengar kata tak batal. Sebab apa tak batal? Hujah dia sebab yang wajib salam pertama sahaja. Tetapi jangan bagi salam yang kedua. Kalau dia buat juga, tadilah takut-takut jadi pendapat yang pertama pada Tok Guru saya tadi kata, takut jadi batal situ sebab dikira bermain-main tentang semayang. Jadi kalau kita dah bagi salam pertama, kemudian dah terkentut, tak payah bagi dah salam yang kedua. Bangun salam je kawan sebelah, lepas tu belah. Itu tak apa. Nampak? Tapi pergi sambung salam, takut dia menyerupai perbuatan solat lagi. Jadi takut solatnya tak habis. Ya. Kalau dia jadi imam, masalah pula imam ni. Nah, kalau pegang pada pendapat Tok Guru saya kata batal, batal lah. Bila imam batal, makmum tak semesti batal. Kena faham. Kalau imam batal, makmum tak semesti batal. Melainkan makmum ikut imam yang batal, baru makmum batal. Tapi kalau makmum tak ikut imam yang batal, makmum tidak batal. Makmum niat mufarakah, keluar daripada jemaah atau keluar daripada imam. Niat keluar, dia tak payah keluar sungguh, jadi keluar kot pintu. Mana niat aku dah tak bersama solat jemaah, aku sembahyang sendiri. Lepas tu bagi salam, selesai. Jadi yang batal hanya imam. Dia tak salam yang kedua. Dah selesai. Makmum tunggu pula. Sebab makmum tak mengaji. Imam tu dia dah ni masalah kentut ni. Kentut betul masalah. Salam pertama, lepas tu kentut, imam mengaji. Imam tak salam lah salam kedua. Makmum duduk tahiyat akhir, bila nak salam? Nampak? Imam siap baca doa dah, balik akan asyik lah. Jangan, makmum kena mengaji juga. Jadi tak payah kalau tengok imam dah habis dah tu. Sebab yang wajibnya salam pertama, salam kedua tidak wajib.
Tak payah kata tak kentut pun tak apa. Dia tak ada kentut apa. Jenis tu imam jenis nak cepat sangat, nak kencing tak tahan sangat. Dia tadi tu kemut. Nah, innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pum lari terus. Nampak? Makmum habis. Dah sembahyang sah sebab dia dah bagi salam. Dah bagi salam, dah habis sembahyang. Cuma ulama tambah sunat memberi salam yang kedua. Salam kedua itu hukumnya sunat. Meninggalkan barang sunat dalam solat, kalau sengaja hukumnya makruh, kalau tak sengaja dimaaf solatnya sah. Kalau makruh tadi pun tetap sah. Tak baca kunut subuh, sah sembahyang. Kemudian tak buat sujud sahwi, sah sembahyang. Nah, jangan pergi subhanallah tak habis-habis. Subhanallah. Nah, tak ya. Nah, sah sembahyang. Cuma luput fadilat, pahalanya kurang. Itu saja. Takut jadi batal. Lebih baik janganlah. Lebih baik jangan. Takut sebab barang-barang macam ni dia barang khilaf di kalangan ulama. Sebab ada beberapa pandangan yang berbeza-beza. Jadi kalau ikut kaedah macam yang guru kami ajar, kaedah tasawuf, dia ambil jalan ihtiyat. Bila kita bertembung beberapa pandangan ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Tengok bertembung. Tapi ni bukan masalah pokok, masalah macam ni lah, masalah remeh-temeh gini je. Tapi bertembung dua pendapat, maka kita ambil jalan ihtiyat. Ihtiyat tu maksudnya berhati-hati. Seandai kata kalau tak sah macam, kalau tak jadi macam, kita ambil macam tu. Jadi bila ada pendapat kata batal, pendapat kata tak batal, kalau batal sungguh macam, mana lebih selamat? Dua pendapat ni mana lebih selamat? Kita ambil pendapat batal lebih selamat. Sebab kalau kita pegang kata tak batal tapi jadi sungguh sebenarnya batal, dah tak rosak mayang kita. Itu kaedah tasawuf dipanggil ihtiyat. Bila bertembung berbagai pendapat, kita ambil pendapat yang paling berhati-hati supaya selamat kita nanti di hadapan Allah nanti. Ulama sebenarnya, tu kenapa ulama buat pendapat itu? Kita kena faham. Nanti dia sebenarnya tak habis lagi perbincangan kita dalam kitab ni tadi. Ulama kalau dia tersilap keluar fatwa atau tersilap pada pendapatnya, dia dapat satu pahala. Ulama kalau tersilap keluar pendapat pun dapat pahala. Kalau betul pendapat dia, dua pahala. Sebab apa? Sebab dia ulama. Bila dia keluar pandangan, dia bukan suka hati ikut emosi. Dia akan cari dalil dan sebagainya. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana, dalam duk cari dalil, ada juga mungkin dia terlepas pandang, akhirnya pandangan dia tu tersilap. Maka juga dikata oleh Nabi, dia mendapat satu pahala. Dia tak jadi berdosa. Tak apa? Baca doa tak apa? Baca doa selepas terkentut tak ada masalah. Selepas terberak pun tak apa. Sebab baca doa tak berhajat kepada ambil uduk atau bersuci. Cuma makruh lah dalam keadaan kita bernajis. Katalah tadilah kata contoh terberak, lepas tu dia baca doa. Tak elok lah sebab dalam keadaan bernajis. Tapi tak jadi salah, tak sampai jadi haram. Mana kalau kita terkentut baca doa tak ada masalah. Terkentut baca Quran tak salah lagi. Yang tak boleh pegang Quran baca tak salah. Yang tak boleh haram baca Quran dalam keadaan berhadas besar. Lepas berjunub dan sebagainya tu, keluar air mani sebagainya, yang tu baca pun tak boleh. Tapi kalau setakat batal wudu, kemudian kita baca, orang lain tolong pegang Quran, kita baca je, tak salah. Boleh, tak ada masalah. Yang salah pegang Quran tu. Ada. Jangan boleh lah. Kentut ni. Secara duduk tak boleh. Sebab solat qada juga termasuk dalam solat fardu. Tadi yang kita sebut semayang yang wajib, kita tambah tadi kata ada 6. 5 yang waktu ni, yang ke-6 tu qada. Jadi qada ni sebenarnya salah satu semayang wajib. Bila semayang wajib, hukumnya sama macam solat fardu yang lain. Solat fardu tak boleh semayang duduk dengan sengaja, melainkan ada sebab-sebab tertentu tu lain ceritalah. Kan? Begitu juga semayang qada tak boleh. Cuma yang diringankan oleh setengah pandangan ulama, kalau kita tertinggal sembahyang fardu tu semasa kita musafir, maka qadanya boleh buat cara musafir juga. Macam mana cara musafir? Jamak qasar.
Maknanya kita perjalanan ke KL, tertinggal semayang zuhur ngasar. Sampai maghrib dah kat rumah anak. Jadi kita nak qada balik zuhur asar tadi, perjalanan tadi tak semayang. Boleh kita buat jamak qasar zuhur asar tu secara qada. Yang tu dibenarkan, satu pandangan. Tapi nak semayang duduk tak boleh, sebab dia berat macam semayang wajib juga, sama berat. Cuma dia adalah semayang yang terhutang. Macam kita berhutang lah. Kita berhutang dengan orang, tak susut nilai hutang tu, tetap kena bayar banyak mana. Bukan hutang kurang sikit je. Tok mu kurang apa? Hang hutang aku 5,000 bayar 5,000 Lain lah tuan hutang bagi diskaun. Gitu gak semayang. Jadi kita tertinggal semayang zuhur, wajib kena zuhur juga. Macam mana zuhur tu dibuat masa tunai dia, macam tu juga dibuat masa qada dia. Cumanya takut orang salah faham. Ni kita cerita pada umum semua. Semayang qada tak ada waktu. Silakan nak semayang pukul berapa pun. Waktu haram pun tak ada. Lepas subuh boleh. Cuma ulama kata kalau nak semayang qada lepas semayang subuh, jangan semayang di masjid, takut timbul fitnah. Nanti orang kata ni semayang apa lepas subuh ni, mana ada orang buat. Nak semayanglah di rumah. Semayang qada boleh. Bila-bila waktu pun. Melainkan waktu khatib baca khutbah. Waktu khatib baca khutbah, solat yang dibenarkan hanya solat sunat tahiyatul masjid sahaja. Lain semua tak boleh. Kerana menghormati khatib sedang baca khutbah. Lepas tu pula kalau khatib baca khutbah, kita baru sampai, janganlah betul-betul depan khatib ni sembahyang sunat. Taqullah dia Allah. Nak tok khatib sebut salah. Aku nak cengih dah tadi ni. Nak cengih tapi orang sembahyang lepas aku. Sembahyanglah bahagian hujung-hujung, tepi-tepi sikit. Lepas sembahyang nak duduk sebab khatib tu diminat sangat. Alihlah tempat duduk depan khatib. Jangan sembahyang depan-depan, segan. Ataupun orang buat majlis ilmu kuliah, datang-datang ni sembahyang depan meja ni. Nak menang. Jangan buat perangai itu. Sembahyang belakang sikit ke apa. Lepas tu habis sembahyang nak duduk dengan kuliah, duduk depan, tak ada salah. Dia gitu. Dia ada gak adab-adab dia. Dah nak habislah, selesai isu kentut. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.